ومفاهيم فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Lama tak dengar suara Jalim. Alhamdulillah kita bertemu sehari pada malam ini. Sambung bincang kita dalam bahasa Arab Quran. Kita berhenti pada sesi yang lepas. Pada bahagian kita melihat apa poin yang kita dapat daripada dua topik besar yang kita pelajari, itu adalah berkaitan dengan isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Kita sudah melihat bahagian kedua, itulah isim nakirah, dan kita sudah melihat pada poin yang pertama, iaitulah isim nakirah untuk memberi gambaran sesuatu yang umum, memberi gambaran sesuatu yang umum. Yang melihat pada poin yang kedua berkaitan dengan isim nakirah. Susahkan sikit. Okey. Untuk memberi gambaran suatu kehebatan atau kebesaran. Untuk memberi gambaran suatu kehebatan atau kebesaran. Baik. Antara fungsi isim nakirah yang khususnya dalam Al-Quran adalah untuk menyatakan sesuatu kehebatan sesuatu perkara itu atau betapa besarnya perkara tersebut. Kalau kita lihat antara contohnya, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-179, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Tak ada pula terjemahan dia, tengok terjemahan. Surah kedua, ayat 179. Pada muka surat 27. Muka surat 27, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 179. Ayat 179, baik. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Baik, dalam potongan ayat, dalam ayat 179 ini, apakah isim nakirah yang kita ada? Dalam ayat 179. Tentang mana isim nakirah yang ada? Hayatun. Pada perkataan hayatun. Hayatun. Apakah tanda isim nakirah yang ada? Tanwin di akhir perkataan. Tanwin di akhir perkataan. Maka tanwin ini adalah tanda, salah satunya tanda memberitahu pada kita perkataan itu adalah berbentuk isim nakirah. Baik, perkataan hayatun kita nak fokuskan. Terjemahannya apa? Terjemahan hayatun dalam bahasa Melayu diletakkan kehidupan. 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 Terjemahan diletakkan hidup. Dan bagi kamu fil qisas, pada hukuman qisas itu hayatun, kehidupan. Kalau kita lihat pada awal ayat ni, apakah yang dimasukkan dengan hukum qisas? Hukum qisas adalah hukum balas, kan? Maksudnya kalau seseorang itu mengambil, kan, kalau kita kata tentang nyawa seseorang, maka hukuman balasnya, qisasnya adalah hukuman balas, maka dia juga akan apa? Dibalas dengan nyawa. So dia nyawa dibalas dengan nyawa, kan? Maka itu dimasukkan dengan hukum qisas. Maka siapa yang membunuh orang lain tanpa sebab yang jelas, maka jika sabit kesalahan, hukuman yang dikenakan kepada orang tersebut adalah dia juga akan dibunuh sebagai balasan. Baik, maka kalau
seorang tu kan, katakan ada 10 orang, dalam satu kampung tu ada 10 orang. Tiba-tiba kan, daripada 10 orang ni kan, seorang dibunuh. Maka tinggal berapa? Tinggallah 9 orang kan. Dan daripada 9 orang ni kan, akhirnya pembunuh itu disabitkan kesalahan, maka dia pun dibunuh. Maka akhirnya berapa yang tinggal jadinya penduduk kampung tu? Tinggallah 8 orang je. Kan, ini contohlah. Kan, saya pun tak pastilah kampung mana yang ada 10 orang je. Tak pasti. Jadi tinggallah 8 orang je dalam kampung tu. Kan. Tapi ada satu negara di dalam Amerika Syarikat, saya pernah tengok, dia ada negara dia sendiri dalam tu. Kan, dalam Amerika Syarikat dia ada negara dia sendiri, kecil je lah dia punya negara tu. Dia ada Perdana Menteri, dia ada duit dia, currency dia sendiri. Kan, tapi kecil lah tempat dia dalam Amerika Syarikat. So dalam tu dia punya rakyatnya, penduduk dia hanya ada beberapa orang, dia satu family je lah kan. 5-6 orang je dalam tu. Baik, maka tinggal berapa? Tinggal 8 je penduduk kampung tu. Tapi pada ayat ini Allah sebutkan apa? Dan bagi kamu pada hukuman qisas itu hayatun, adanya kehidupan. Tapi bila kita lihat, bila dilaksanakan hukum qisas, bertambah ke berkurang orang dalam masyarakat, dia akan jadi berkurang lah. Sebab kalau seorang tu dibunuh, dia pun dibunuh kan. So total yang akan dibunuh ada berapa? Ada 2 orang. Sedangkan kalau tak dibuat hukum qisas, berapa yang mati? Seorang je. Kan, mungkin siapa yang pembunuh tu kan, dia tak dikenakan hukuman bunuh balik ataupun gantung ke. Kan, dia kena denda ke, bayarlah 100,000 ke, 200,000 ke, kena penjara 10 tahun, 20 tahun. Kan. Tapi dia akan jadi akhirnya berapa je yang terbunuh? Seorang je yang terbunuh. Tapi kalau ikut hukum qisas, kalau sabit kesalahan, siapa yang membunuh hukumannya dia juga akan dibunuh, maka akan jadi berapa orang yang terbunuh? 2 orang yang mati. 2 orang yang mati. Realitinya bilangan itu akan berkurang. Akan tapi Allah kata, dan bagi kamu pada hukuman qisas itu hayatun, adanya kehidupan. Adanya kehidupan. So pada realitinya kita kalau tengok macam mana pula nak boleh ada kehidupan, sedangkan kalau orang memang akan dikisas bunuh dengan bunuh, maka bilangannya akan mengecil, bukannya makin bertambah kan. Akan tetapi Allah sebutkan perkataannya adalah hayatun, adanya kehidupan, dan perkataan itu pula Allah letakkan dalam bentuk isim nakirah, yang mana di sini dia menunjukkan kepada makna sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Baik. Maka macam mana seseorang ataupun macam mana kita nak memahami hayatun ini? Macam mana kita nak faham maksud hayatun ini? Sudah tentu tidak lain dengan apa? Dengan cara kita melaksanakan hukum qisas, barulah kita boleh nampak apa yang dimaksudkan oleh Allah sebagai hayatun, sebagai kehidupan itu. Akan tetapi para ulama membincangkan tentang perkara ini kan, sebab ialah tak berapa banyak je negara yang melakukan hukuman qisas itu kan. Maka para ulama membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan hayatun, kehidupan ini. Maka para ulama mendapat yang dimaksudkan dengan kehidupan ini ialah apabila hukum qisas itu dilaksanakan di sesebuah tempat, di sesebuah negara, maka apa yang akan berlaku? Kadar jenayah itu akan berkurang. Maka bila kadar jenayah berkurang, apa akan jadi kepada kita katakan kualiti kehidupan penduduk di situ? Kualiti kehidupannya akan meningkat. Dari sudut apa? Hidup di situ dengan aman, kan, tenang, tak ada rasa takut, kan, tak ada rasa takut, akan ada rasa apa? Selamat je berada di kejiranan tersebut. Tak risaulah kalau apa, terlupa kunci pintu ke, terlupa tutup tingkap ke, barang tertinggal kat luar ke, kan, ataupun kadang-kadang kita kan kunci tinggal dalam kereta, kunci tertinggal dekat grill,
grill pintu kan. Risaulah kan. Sedangkan pintu yang kunci pun, pintu rumah yang kunci pun kena kopak kan. Tingkap yang tutup si ada grill pun kena kopak. Apatah lagi kalau tertinggal kunci dekat grill, memang rasa tak selamat langsung. Iaitu yang orang dah letak grill kat rumah. Ada pagar, ada CCTV pula lagi. Kenapa? Kerana adanya rasa tak selamat. Maka orang hidup tetapi dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga, rasa takut-takut je. Macam orang hidup di zon peperangan. Kan? Kalau macam kita sekarang ni pergi Syria, pergi Palestin. Perasaan kita sama tak kalau macam kita jalan-jalan ke Switzerland tu? Sama tak perasaannya? Sudah tentu tak sama. Kalau dah pergi ke Syria, ke Palestin tu, mesti kita akan macam sentiasa berjaga-jaga je. Kan? Sebab apa? Bila-bila masa sahaja boleh tiba-tiba je dengan bunyi boom dia jatuh kan. Kan kita ada tengok video kan. Kanak-kanak di Palestin tengah buat rancangan masak dekat YouTube, tiba-tiba kena boom dekat kawasan perumahan dia kan. Terus berlari takut dengan bunyi boom. Maka Allah sebutkan hayatun, adanya kehidupan, dan kalau ikutkan, kalau dikira secara realitinya memang kehidupan, maksudnya yang hidup itu akan berkurang sebab dah dikisoskan, dibalas hukuman itu. Akan tapi Allah letakkan kehidupan dan satu perkara yang melawan logik akal. Kemudian Allah letakkan pula dalam bentuk isim nakirah, menunjukkan suatu perkara ini, kehidupan ini akan jadi kehidupan yang sangat hebat, kehidupan yang sangat best. Dia bukan kehidupan yang biasa. Bila dilaksanakan hukum qisas itu, iaitulah undang-undang yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan, maka akan adanya keamanan, keselamatan dalam kejiranan itu, buatkan orang tak kisah kalau nak biarkan anak dia kan pergi main dekat depan rumah, pergi main kat padang, mak ayah dia tak risau. Sekarang risau kan, nak biarkan anak main depan rumah, jalan depan rumah pun risau. Kan, risau apa? Orang bawa kereta tak tentu hala, budak-budak bawa motor tak tentu hala, risau kena colik kan. Risau sebab apa? Environment itu rasa tak selamat. Kan? Banyak negara, saya tak ingat saya tengok video tu di mana kan, tapi negara yang kulit hitam, bangsa yang berkulit gelap ini, orang yang berjalan di sana semuanya rasa sentiasa kena berhati-hati. Sebab apa? Tengah duduk dekat dalam bas kan, sambil main handphone, ada orang datang daripada luar melalui tingkap bas tu cari handphone. Ada yang tengah jalan-jalan ni kan, bawa beg, orang tarik beg dia terang-terangan macam kita lah. Kalau tengah jalan dekat pasar tu, tengah jalan dekat dalam mall tu kan, dia ambil handphone, dia ambil beg sesuka hati je siapa punya yang dia nak ambil. Dan ada video tu juga, orang yang ini dia tunjuk video dekat orang keluar masuk pasar pagi. Orang keluar masuk pasar pagi berkerumun kan. Dia nampak je orang yang macam dia boleh attack, dia nampak macam ada duit ke apa. Seorang je attack, ambil nak seluk poket dia, datang berkerumun 5-6 orang. Sama-sama nak merompak orang tu terang-terangan. Waktu tu orang keliling semua pandang dan orang tak boleh nak buat apa. Orang yang kena kacau tu dia yang larikan diri. Orang keliling tak buat apa-apa pun. Maka dia satu situasi yang sangat-sangat tidak seronok untuk berada di situasi tersebut. Kena bayangkan hilangnya rasa kurang selamat. Kerana bentuk keamanan ataupun rasa selamat itulah dia hayatun, kehidupan yang manusia semua nak rasakan. Hayatun, kehidupan, bentuk kehidupan yang kita rasa selamat, kita rasa aman, tak kira nak pergi ke mana-mana kan. Macam kita bayangkan kita di Malaysia ini berbanding dengan kita dengan orang yang sedang negaranya menghadapi peperangan dan sebagainya lah. Maka kita berada di negara kita ni seronok kan. Kalau mungkin siapa yang ada pengalaman pergi ke negara-negara yang situasinya perang dan sebagainya, maka dia akan tahulah betapa Malaysia ini seronok untuk diduduki. Saya sekejap di Yaman itu pun rasa
antara perkara yang bestnya di negara sendiri ni ialah kemudahan asas elektrik. Ketika di zaman elektrik tu memang setiap hari akan terputus, memang akan blackout, setiap hari wajib. Tak ada hari yang tidak blackout. Setiap hari wajib blackout, dan blackout pula kan beberapa kali. Bukan sekali, beberapa kali. Blackout pula bukan macam kita blackout setengah jam kan. Blackout mesti minimum sejam punya blackout. Sejam punya blackout tu kan. So bila jadi kena situasi macam tu, selamatnya dekat bestnya dekat Malaysia. Air, tak semua tempat yang ada air pipe macam kita ni. Kan banyak tempat yang masih menggunakan air dalam tangki. So mana yang air dalam tangki tu kan, saya alhamdulillah waktu mula sampai kenalah duduk kawasan yang tak ada air direct tu. Guna tangki kan. So kalau malam ataupun tengah malam kan, nak guna air, nak buang air ke, air habis. Memang tak adalah, tunggulah esok. Tunggulah esok barulah boleh call lori air tu untuk datang hantar air. Ustaz, Tunggulah kan. So sementara tu pergilah tumpang rumah kawan ke, kalau nak buang hajat kan, nak pergi cari surau masjid selalunya bila malam mereka akan tutup kan. Sikitlah yang akan buka. Sebab apa? Sebab kat sana tu sebab masalah ni lah, masalah air ni. So bimbang orang akan menggunakan toilet tu dia gunakan dengan sewenang-wenangnya lah. So orang guna air dan sebagainya, so tak okey, maka banyaknya dikunci. Baik, saya nak kongsikan Ustaz. kalau boleh lihat. Kalau Boleh dengar. nampak di skrin? Nampak ke kat skrin video? Boleh nampak Nampak ke? Okey ke? Nampak ke? Dia tak nampak? Nampak Ustaz. Dia siapa boleh respon? Ustaz, tadi Haji Syekh duk panggil Ustaz tak respon. Sebentar. Oh, saya slowkan. Okey, nampak ke? Tak apa. Okey. Patutlah saya tak dengar. Saya yang slowkan. Ustaz tak dengar kita. Saya yang tak dengar. Saya slowkan volume saya. Patutlah. Okey, dah dengar Okey. balik dah. Tak ada. Nak itu je, nak share Ustaz tengah belajar tu. Tak ada elektrik, kena bawa kipas tangan ke? Okey. Patutlah ada soalan saya. Tak dengar. Astagfirullahaladzim. Tengah. Allah Akbar. Memang tak ada kipas tangan, tak adalah. Memang tak ada kipas tangan, tak ada kipas apa. Nasiblah. Waktu tu panas ke sejuk. Kalau panas, bukalah tingkap. Mudah-mudahan ada angin masuk, sejuklah. Kalau tak ada, kalau boleh tidur. Tak boleh tidur, tak boleh tidur lah. Tapi kalau tengah buat kerja tu dekat laptop, bateri tak ada, bateri habis atau bateri nak habis. Nasiblah. Memang nasiblah. Waktu tu belum ada lagi power bank ni, belum ada lagi. So ikutlah nasib kan. So memang masing-masing pandai-pandai lah nak hidup kan, macam mana. Air dan juga masalah elektrik. So memang bersyukur di Malaysia tak hadapilah masalah itu. Air asas lah. Kalau kita bujang boleh tahan, tapi mana yang ada keluarga kan, nak masak air, buka-buka pipe kan, air tak ada. Nak masak pula makanan berkuah, kari kan. Dah tumis-tumis air tak ada. Kan? Ataupun malam nak minum air tak ada. Maka dia mencabarlah waktu di sana. Saya nak kongsikan satu video yang sebutkan bagaimana kehidupan ni berasa aman dan juga selamat. Itu antara ciri utama yang manusia perlukan dalam kehidupan. Kita lihat dalam video ini. Ini keadaan di sebuah pasar, orang nak keluar di pasar. كلما دخل فيه أحدهم قاموا بسرقته. هذه دولة لاتينية لا أمن فيها. عدم الأمن. Syekh ni kata ini negara Latin sana keadaan ni. Bila ada orang je masuk pasar, ramai-ramai buat macam ni tu, tengah mencuri tu. لا يوجد وازع. لا توجد شرطة ولا هيبة للدولة ولا شيء. انظروا الآن. إذا دخل أحدهم تقاتلوا عليه، كل يسرقه.
يختارون واحدا فإذا اختاروه الكل ينقض في السوق، يبحثون عن فريسة جديدة. سبحان الله، الأمن نعمة. أنت كم مرة ذهبت إلى السوق وما حدث لك ذلك؟ بل Dah Ustaz, video diam. Ustaz pun terdiam. Ustaz tak dengar kita. Tak call dia. Tak apa, tunggu tu kan. Boleh dia ada benda hang lah tu ni. Rasa hang. Tu dia dah keluar tu. Dia hang. Masuk balik. Dia terkeluar. Apa Ustaz tak ada dah? Out of screen Okey. Okey. Tak apalah, jangan main video lagi kah? Kan Please lagi. tu hang. Hang. Boleh main video. Ya keadaan dia tu. Di pasar pun gitu kena pergi. Boleh mati ya kadang tu macam tu di Kumun tu. Kat Milan macam tu lah. Milan. Apa? Italy? Yes, Milan. Itu yang gypsy tu tak? Yang banyak gypsy tu rasa. Tahu lah, dia orang kata kat Milan ni banyak. Tapi masa I pergi tu tak ada pula. I pun takut juga. Memang. Selalu kalau dia dah kena tu dia berantai-rantai dia. Dia bukan seorang. Yang tadi tu rasa dekat South America tu rasa tu. Ya betul macam di Latin America ya. Latin rasanya lah. Tak lagi. Pistol pun kadang-kadang. Chocoboy Yeah. Dan dia tak tightenkan security control tu semua. Biar je. Sian orang nak hidup. Polis pun takut kena tembak. Oh. Ustaz dah masuk lah. Okay. Baik. Minta maaf. Tak keluar lagi. Allah. Jadi saya kata jangan main video lagi. Nanti freeze lagi. Itulah tu. Sebentar saya buka balik. Aduh. Kenapa? Dia bila tak jumpa masalah tu yang susah tu. Tak tahu apa punca. So kita nak repair pun tak tahu tang mana kan lagi nak repairnya. Khair insya-Allah. Kita melihat. Tapi Ustaz buka tadi yang surah tadi tu Ustaz yang 17 apa? 178 tu 179. 179 tadi. Sebentar. Okey. 2 ayat 179. Baik. Maka pada perkataan hayatun itu, perkataan hayatun ini Allah letakkan dalam bentuk isim nakirah. Kerana menunjukkan bentuk betapa besarnya perkara yang Allah nak ceritakan ini. Bila seorang itu melaksanakan apa yang Allah suruh, dan dalam ayat ini Allah sebutkan berkaitan dengan hukuman qisas, maka bila
manusia menjalankan perkara ini, yang akan mereka dapat adalah hayatun, satu bentuk kehidupan yang hebat, satu bentuk kehidupan yang seronok yang mereka akan lalui, yang mungkin sebelum ini tak dirasakan. Kenapa? Kerana sudah tentu ini adalah janji daripada Allah SWT. Kalau kita buat apa yang Allah suruh ini, maka dapatlah apa yang Allah janjikan. Maka siapa yang melaksanakan hukum qisas di tempat dia dan di negara dia dan sebagainya, maka hayatun, bentuk kehidupan yang berkualiti, itu akan dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan teorinya kita boleh, para ulama telah menyatakan, bila adanya antaranya di Arab Saudi kan, dia buat hukum potong tangan tu, bunyinya takutlah potong tangan kan, tapi prosedurnya nak sampai kena potong tangan tu banyak sebenarnya. Akan tetapi apa kesannya? Kesannya ialah bila orang tengok, dia buat di halayak ramai. Kerana hukum qisas dia perlu dilakukan di halayak ramai. Kesannya ialah orang yang melihat itu akan rasa takut nak buat, maka akan berturunlah kadar jenayah dalam sesuatu tempat itu. Bila dilaksanakan hukuman apa yang Allah telah tetapkan, maka hayatun adalah bentuk kualiti kehidupan yang Allah janjikan kepada siapa yang mengikut apa yang Allah perintahkan. Itu Allah letakkan dalam bentuk isim nakirah, nak menyatakan sesuatu kebesaran ataupun kehebatan perkara tersebut. Ustaz, nanti jawab Ustaz. Tadi Baik. ayat tu tadi. Okey. Silakan. Yang 179 yang semua sekali tu. Okey. Ada kita Ustaz beritahu isim makrifah ni dia tanwin di hujungnya kan. Okey, so maknanya kalau kita nak ikutkan macam rahmah tu kira isim makrifah lah. Betul. Nakirah juga. Nakirah. Nakirah rahmah, lepas tu azabun. Saya tak dengar. Tadi boleh ulang semula. Tadi aja. Okey. Tak, dekat sini kita dah dapat banyak contoh isim makrifah. Okey, baik. Seperti rahmah, azabun. Okey. Boleh. Khairan. Baik. Khairan, apa lagi? Sekejap takhfifun ni tak boleh pasal dia ada ta tu, ada mudhari' usaha. Tapi dia diakhiri dengan tanwin, so okey. Oh, asyik. Dia akhiri dengan tanwin, okey. Okey, haqqan. Kita ada haqqan, baik. Syai'un dulu, syai'un. Kita ada syai'un di atas. Kita ada wa'adaun. Ya, wa'adaun. Sami'un bawah sekali. Sami'un, baik. Alimun. Satu je lah semua. Aduh, hakon, khairon. Okay, baik. Jadi soalannya tadi mungkin saya tak dengar. Soalannya apa ni? Ini semua ni kita kalau kita tak tengok dia punya makna apa semua, kita boleh cakap dia orang ni semua isim makrifah. Isim nakirah. Nakirah. Sorry. Nakirah. Betul. Ini semua adalah isim nakirah yang berakhir dengan tanwin. Apapun perkataan yang berakhir dengan tanwin, maka dia adalah isim nakirah. Betul? Semua. Jadi banyaklah. Ya, saya. Tapi gambaran dia tu lain-lain kan Ustaz? Ke sama gambaran dia tu? Okay, baik. Dua, satu umum. Daripada tadabbur itu. Baik, sebab itu kita melihat beberapa poin yang ada pada isim nakirah, iaitu perkataan yang berakhir dengan tanwin. Kan, kerana dia melihat pada konteks ayat untuk kita nak masukkan poin itu. Tetapi yang selalu digunakan oleh Al-Quran dua. Nanti poin kedua dan juga poin yang ketiga. Ini sebentar, kejap lagi kita akan tengok yang bertentangan. So dua poin ini yang Al-Quran selalu gunakan. Yang pertama nak menunjukkan kepada bentuk keagungan dan juga kehebatan, kebesaran. Maka sami'un
Dan nama Allah Azza wa Jalla bila Allah letakkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim nakirah yang bertanwin ini, maka dia menyatakan perkara tersebut. Dan juga nanti poin yang ketiga, dan juga sebelum ini kita dah ambil, dia menunjukkan kepada sesuatu yang umum juga, menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Kan, maka itu semua poin yang kita boleh masukkan, tengok pada konteks ayat. Dan kalau kita tengok pada azabun alim kan, azabun tanwin, alimun tanwin, maka dia cerita tentang azab, maka azab yang akan diberikan itu azab yang biasa ke ataupun azab yang besar, azab yang hebat, macam tu. Maka dia berbeza dengan kalau alif lam, Allah letakkan tanwin, menunjukkan azab yang akan diberikan itu bukan azab yang biasa-biasa. Bentuk tanwinnya itu pun dah menunjukkan kepada betapa dahsyatnya azab yang akan diberikan itu. Betapa dahsyatnya azab yang akan diberikan itu. Cukup dengan diletakkan dalam bentuk tanwin sahaja. Tak perlu dinyatakan, itu tak dinyatakan lagi apa, azabun syadidun lagi. Kan, letak tanwin saja pun dah memang menyatakan satu bentuk yang dahsyat jika ia dikaitkan dengan azab. Oh. Syai'un tu macam umum je tak? Ya apa? Syai'un. Syai'un. Dia macam umum sikit kan? Suatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Jadi dia kita ada poin, beberapa poin kita akan lihat, 4 total poin kita. So nanti bila kita jumpa je tanwin, kita masukkan untuk tambah lagi maklumat yang mungkin tak ada dalam terjemahan. Jadi dia memang begitu penggunaan dalam bahasa Arab, satu poin dia akan ada beberapa sebab yang ada dalam itulah. So kita kena macam matchkan, ini dia apa, ini dimasukkan dengan apa, dan insya-Allah maknanya itu tak adalah lari. Kita akan jumpa satu poin yang akan masuk dengan penceritaan ayat tersebut ataupun dengan perkataan tersebut. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Silakan Jalim. Ya, macam azabun adim tu, dia punya tanda berbeza sikit kan? Kerana jumpa dengan izhar, dia punya tanda dhammah tu. Ya. Tanda bentuk tulisan dhammah tu. Dhammah, yang sana Daud, yang lain semua dia punya tanwin berjumpa dengan apa, macam kalau kita tengok tajwid kan, dia jumpa dengan apa ni, izhar. Yang sana jumpa dengan apa ni, tanda baca lain kan, yang macam Sami'un Alim, dia punya tanda baca ada beza sikit. Adakah dia beri kesan kepada kita nyatakan kehebatan tadi? Okey, baik. Terima kasih Jalim. Kalau kita lihat pada bentuk tulisan tanwin itu kan, bentuk tulisan tanwin itu dia ada beza lah kan, macam azabun alim kan, beza sikit lah. Satu dia tulis macam bentuknya macam ni, macam tu, dua terbalik ni kan. 69, keluarga 69. Keluarga 69, satu lagi 99 bentuk tulisan ni kan. Maka dalam Al-Quran, kalau bentuk yang 69 ini kalau dia tak dengung, kalau bentuk yang 99 ini bentuk yang kena dengung. Kerana ini meraihkan hukum tajwid lah. Azabun alim, selepas itu huruf waw. So kalau kita sambung, dia jadi azabun alimu walakum, dengung. Kalau macam ni, azabun alim, selepas hanya hamzah dia tak dengung kan, huruf izhar. So dia tuliskanlah bentuk tulisannya begitu. Sama dengan takhfifun 99, selepas itu kena dengung. Warahmatun, tanwin lepas itu fa, kalau kita sambung warahmatun faman i'tada, kita akan dengung. Yang jumpa dengan ikhfa dan juga dengan idgham biunas kan. Betul. Ya, dekat takhfifum min rabbikum. Betul. Dia tak ada beza sangatlah dari segi tak ada, dia hanya tanwin saja. Itu berkaitan dengan hukum tajwid. Berkaitan dengan hukum tajwid. Adapun poin yang kita lihat di surah Tadabbur itu umum bentuk tanwin sahaja. Bentuk tanwin, apa pun baris dan apa pun huruf yang datang selepas itu. Sama ada dia huruf izhar ataupun selain daripada huruf
huruf izhar. Tapi nampak Asalkan dia Okey. katanya adalah tanwin. tapi nampak susunan dia yang terbalik itu dulu, lepas tu baru yang selari. Kalau kita tengok tu wa adaun ilaihi bi ihsanin. Dia selari kan? Ada lagi tadi, mana tadi? Sami'un alim tu satu, ada lagi azabun alim satu. Dia macam menerangkan lagi pasal benda tu kan? Berselang-selang wallahu alam. Saya tak Yalah, dia pasti. kata azab, tapi azab yang pedih. Macam tu, Menerangkan. dia macam menerangkan lagi. Betul. Kalau itu betul. Kalau ada dua perkataan barisnya itu sama, mengikut kan, sama ada, maksud dia kalau depan tu tanwin, belakang itu tanwin, maka baris yang belakang itu kalau di barisnya sama, maka dia adalah keterangan kepada yang depan, ataupun kita sebut kepada sifat kepada perkataan yang datang di depan itu. Kalau depan tu alif lam kan, apa dia? Tapi tak boleh sangat nak ikut pattern dia lah Ustaz, tak ada. Saya ingat sebab tajwid dia lah kan. Tajwid. Dari sudut cerita, kalau dari sudut bahasa Arab, memang kalau dia baris sama di akhir itu, memang dia ada kaitan, dia ceritakan. Dia memang pair dengan perkataan sebelum tu. Sama ada dia sama-sama tanwin ataupun sama-sama ada alif lam. Contoh kalau kita ada perkataan yang bermula dengan alif lam, contoh perkataan akhirnya berakhir baris bawah dan huruf selepas itu pun baris bawah, maka yang kedua ini dia mesti mengikut yang ke depan. So begitu. Kalau yang ni baris depan dan yang lepas tu pula alif lam juga dan dia baris depan, maka dia mesti mengikut yang depan. So ceritanya ada kaitan, dia terangkan ke, dia adalah sifat ke dan sebagainya. Itu dari sudut baris lah. Kalau kita cerita dari sudut bahasa Arab. So dari sudut bahasa Arab. So bila sebut kat sini azabun kan, maka bagi mereka azab kan. So bagi mereka azab tu kita tahu dah, azab tu bukannya benda yang seronok, bukan benda yang tak sakit. Azab tu dah memang benda yang sakit dah. Tapi Allah tambahkan lagi alimun sebagai bentuk keterangan kepada azab tu. Dia bukan saja azab, tapi dia alimun, azab yang memang sangat pedih. Jadi alimun dia adalah menerangkan lagi kepada perkataan azab. Sami'un alim. Mudhaf ilaih Ustaz. Betul. Dia mudhaf majrur lah ni, majrur. Disandarkan. Sami'un alim, yang maha mendengar. Disandarkan pula dengan perkataan alim. Sami' ini maha mendengar. Alim dia menyokong lagi perkataan sami' itu. Dia menyokong lagi perkataan sami' itu. Maka dia mesti pula, kenapa disokong? Kerana mestilah ada kaitan ceritanya dengan ayat tu. Mesti akan ada kaitan dalam penceritaan ayat. Maka bila dibarisnya sama, dia akan menyokong lagi apa yang disebut di depan itu. Mudah. Betul. Mudhaf ilaih. Mudah. Ya, okey. Baik, sebab tu dalam terjemahan selalu diletakkan perkataan lagi macam ni. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. So dia menyokong perkataan yang disebut sebelum itu. Ya Ustaz ya. Ya, saya Haji Zainal. Ahlan, silakan. Ini nak kongsi sikit lah Baik, silakan. Saya nak kongsi bentuk baris tanwin tu bagi saya ya tidak ada kaitan dengan terjemahan. Tetapi bentuk tu ialah untuk kita bacaan, untuk kita membaca. Kalau dia tunggang terbalik, makna kita baca dengan izhar. Kalau dia selari, makna kita baca dengan ikhfa ataupun dengung lah, dengan dengung. Idgham ya, yang berguna. Baris tu itu satu perkara lain lah, satu dop kalau dalam bahasa ini, dia satu tanda-tanda bacaan. Bukan untuk kita analisa makna bentuk tanwin tu. Jadi pasal saya member kata tadi ada berkait dengan makna. Bentuk tanda bacaan tu, tanda tanwin tu berkait dengan makna. Bagi saya tidak berkait, tapi berkait dengan cara kita membaca. Sama ada dengung, baca dengan izhar, ataupun baca dengan idgham, atau baca dengan ikhfa.
Itu maksud Betul. itu perkongsian saya lah. Minta Betul. maaf Ustaz ya. Saya sokong. Saya sokong Haji Zainal. Baik, jazakallahu khairan. Ya, Bentuk tulisan yang tadi itu, bentuk beza tulisan itu adalah dari sudut bacaan lah, dengung ataupun tidak dengung. Sebab tu bentuk tulisannya itu dibezakan, mudah bagi orang yang mungkin tak ingat sangat tangan mana nak dengung, tangan mana tak dengung, tak ingat huruf izhar, dan nak ingat lagi huruf idgham dan huruf ikhfa dia tak ingat. So baris itu tulisan, cara menulis, cara tulisan itu membantu. Dia tulis begitu untuk membantu. Baik, adapun dari sudut baris yang baris, kita sebutkan dari sudut baris, bukan cara tulis. Dari sudut baris, maka dalam bahasa Arab itu ada maknanya tertentulah, sebab memang baris akhir dalam bahasa Arab itu akan memberi makna yang tertentu, kan. Macam kita selalu baca dalam dalam basmalah, kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan, dengan nama, kan, bagi Allah. So perkataan Allah ini, kan, selepas itu kita ada perkataan Ar-Rahman dan juga ada perkataan Ar-Rahim. Kita tengok perkataan Ar-Rahim itu baris bawah, perkataan Ar-Rahman itu baris bawah, dan perkataan Allah juga baris bawah, kan. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan, maknanya yang Maha Penyayang. So dia tengah cerita tentang siapa? Dia tengah menerangkan tentang sifat balik ke depan Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dia tengah cerita tentang siapa? Dia tengah cerita tentang sifat Allah. Maka macam mana nak tahu itu dihubungkan dengan baris? Sebab itu tadi saya sebutkan, kalaulah perkataan itu sama, dia alif lam, lepas tu baris akhirnya sama, maka dia mesti ada kaitan. Kalau perkataan tu dia dua-dua tak ada alif lam, dia berakhir dengan tanwin, dan tanwin itu sama, dia sebelah-sebelah, dan tanwin itu pula barisnya sama. Kalau depan, kalau atas, kalau bawah, maka dia mesti ada kaitan. Kalau dia duduk sebelah-sebelah, maka itu baris akhir dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, dia memberi makna baris. Adapun cara tulisan itu seperti yang disebutkan tadi. Kalau mat tu pun dia ada penekanan dia, kan Ustaz? Kalau huruf mat, Tanda mat tu. alif wawiyah. Mat yang mat wajib, mat iyalah, tak kira lah yang macam mat wajib tu. Mat asli kan. Kalau dikajinya secara mendalam, dikaji dari sudut qiraat dan sebagainya, maka ada perbincangan lah berkaitan Makna dia kan, ada makna dia kan. Adalah para ulama bawa keluar tentang apa point. Dia tengok bergantung pada ayat lah, bergantung pada ayat. Maka cara tulisan juga dalam Resam Osmani juga ada kaitan, juga ada kajian berkaitan dengan perkara tersebut. Kita pernah bincangkan dulu pada tadabbur surah Al-Fatihah dulu tentang bismillah, kan. Ada yang ada alif, and ada yang ada alif dan ada yang tak ada alif. Maka ada mungkin perbezaan. Pada awal surah Al-Baqarah pun sama, ayat yang ayat ke-8 atau ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. So perkataan depan yukhadi'una, perkataan kat belakang yakhda'una. Bezanya ada apa? Bezanya ada alif. Yukhadi'una dan juga yakhda'una. Maka mesti ada perbezaan lah sedikit, walaupun perkataannya sama je, ru'utnya sama, maknanya pun sama, kan. Mereka membuat tipu daya. Maknanya sama, tapi satu perkataan tu ada alif, satu lagi tak ada alif, maka mesti ada sikit perbezaan, walaupun sedikit, maka mesti ada perbezaan juga, dia walaupun hanya sedikit sahaja. Wallahu a'lam. Baik, kita melihat pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat dalam surah yang ke-68, muka surat 564. Muka surat 564, surah Al-Qalam, surah yang ke-68 ayat ketiga dan juga ayat yang keempat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Baik, ayat ketiga dan juga ayat keempat, manakah terdapatnya isim nakirah pada perkataan la ajran? Kita ada perkataan yang diakhiri dengan tanwin.
Kemudian kita ada mamnunin, diakhiri dengan tanwin. Kemudian ayat keempat kita ada khuluqin, diakhiri dengan tanwin. Begitu juga dengan azimin, juga diakhiri dengan tanwin. Baik, apakah maksud la ajran? Maksud la ajran ialah pemberian ataupun ganjaran. Sebentar. Ustaz, yang nombor 2 tu pun ada juga bimajnun. Betul. Dia bimajnunin. Baik, pemberian untuk ajran. Ghairi mamnun. Saya pergi buat ayat yang kedua pula. Minta maaf. Patutlah tak jumpa. Okey. Ajran terjemah perkata dia apa? Yang diletakkan di sini pahala. Ataupun ganjaran ataupun balasan. Baik. Ghaira mamnun, ghaira tanpa, mamnun putus-putus. Terjemahan letakkan. Wa innalaka ala khuluqin, maksud khuluqin akhlak azimin, yang amat mulia, yang amat agung. Baik. Kita lihat pada perkataan yang pertama la ajran. Allah kata, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tetap beroleh pahala ataupun ganjaran. Terjemahan letakkan yang amat besar. Kenapa dia letakkan yang amat besar? Daripada mana dia dapat? Kerana perkataan ajran, maksudnya ajrun lah, kita selalu sebutkan perkataan ajrun, maksudnya ganjaran ataupun pahala. And dia lawan kepada dosa. Dia adalah ajrun, ganjaran ataupun pahala. Macam kita sebut upah, kita sebut ajrun juga upah. Sebut ajrun juga. Kalau kita gunakan taksi sewa kan, kereta sewa, ujurah, kita panggil dia ujurah. Kereta yang kita sewa. Baik, maknanya pahala ataupun ganjaran, tapi dalam terjemah dia letakkan yang amat besar. Daripada mana dia dapat yang amat besar? Dia dapat daripada tanwin yang ada pada perkataan tersebut. Kerana Allah gunakan perkataan ajran ini dalam bentuk isim nakirah. Menunjukkan ganjaran yang Allah akan berikan itu bukan ganjaran yang biasa-biasa. Dia ganjaran yang amat besar dan amat hebat. Ganjaran itu. Dia bukan hanya setakat dan engkau akan beroleh ganjaran. Bukan. Kalau kita dengar ayat tu, kalau kita baca terjemahan lah. Dan sebenarnya engkau tetap beroleh ganjaran. Kan? Kalau kita bahasakan, terjemahkan perkata je. Ganjaran. So, kita dengar, dia akan dapat ganjaran. Tapi rupanya perkataan yang digunakan adalah ajran dalam bentuk isim nakirah. Menunjukkan ganjaran yang akan diberikan itu satu ganjaran yang besar sangat. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat hebat. Dan ganjaran itu pula ghaira mamnunin. Terjemah letakkan dia tidak putus-putus. Ganjaran yang tidak putus-putus. Mamnunin ini, tapi mamnunin ini Allah letakkan dalam bentuk tanwin. Maka apa dia beritahu kita? Apa dia beritahu kita? Dia beritahu ganjaran yang amat besar yang akan diberikan ini memang takkan putus sampai bila-bila. Hebatlah. Kalau kita tengok, Allah takkan dalam tanwin sebab apa? Sebab Allah nak beritahu. Sebab kadang-kadang kalau contohnya kan, kalau orang tu dia bagi bantuan, contohnya kan, dia sponsor orang belajar ke contohnya. Mesti ada dalam waktu dia sponsor tu, kan katakan 5 tahun ke, 10 tahun ke, mesti ada time yang dia tak dapat nak bagi full. Betul tak? Dia kena bagi kurang, tak dapat nak bagi full ataupun tak dapat nak bagi, kan, mesti ada masa dalam 5 tahun ke 10 tahun tu. Kan, mesti ada waktu yang dia tak bagi. Walaupun dia janji, aku memang akan, selagi kau belajar, saya akan sponsor. Orang tu belajarlah, dia punya degree sampai master sampai PhD, ambil lah 7-8 tahun. Tapi dalam 7-8 tahun mesti akan ada waktu yang masalah sikit lah, dia tak dapat nak bagi full ataupun dia tak dapat nak bagi pun bantuan seperti mana yang diberikan. Maka Allah kata ganjaran yang Allah nak bagi ni besar. Banyak ganjaran dia. Nak bayangkan kalau kita nak bagi sumbangan yang besar, sebulan nak bagi sumbangan 1 juta. So logik tak kalau ada bulan yang tak dapat nak bagi sumbangan 1 juta tu? Maksudnya dapat bagi tapi tak cukup 1 juta. Logik tak?
Logik lah, sebab nak kumpul jumlah yang besar tu bukan senang. Kan? Maka Allah dah sebut dah bagi ganjaran kepada Muhammad itu satu ganjaran yang amat-amat besar. Dan Allah kata tak putus. Orang mesti bayangkan, ya, mestilah ada time akan kurang sikit. Kan? Ada time terlewat sikit bagi. Kan? Ada time tak bagi. Tak, Allah kata mamnunin, bentuk tak putus-putus dalam bentuk tanwin, isim nakirah. Menunjukkan dia memang takkan ada bulan yang tak dapat. Kalau kita kata bantuan lah, takkan ada bulan yang tak dapat. Bayarannya pula tepat on time. Kalau kata 30 hari bulan, lama pula. Kalau kata 20 hari bulan, 20 hari bulan lah akan dapat. Kalau kata 20 hari bulan pukul 9 pagi, 20 hari bulan 9 pagi itulah tepatnya akan dapat dengan bilangan yang dah dijanjikan itu. Tak pernah lewat dan tak akan berkurang walaupun sedikit dan tidak pernah apatah lagi akan putus ganjaran yang akan diberikan itu. Maka simple je, engkau akan beroleh ganjaran pahala yang amat besar yang tidak putus-putus. Dah difahami dah. Tapi teks Arab ni dia tak akan memunin dalam bentuk isim nakirah, menunjukkan dia memang mustahil lah dia akan ganjaran atau pahala itu akan terputus ataupun berkurang. Baik. Kemudian Allah kata pada ayat keempat, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad mempunyai akhlak. Khuluqin maksudnya akhlak. Azimin yang agung, yang besar. Dan azim dia beza dengan kabir. Kabir besar, azim dia macam kalau kita kata mega, dia macam monster, dia besar, dia bukan saja besar tapi dia monster besar punya, betul punya besar. Khuluqin azimin, kalau Allah kata wa innaka la'ala khuluqin, letakkan dalam bentuk tanwin, itu pun dah menunjukkan kepada sesuatu yang sesuatu yang amat besar, sesuatu yang agung, akhlak itu. Tapi ditambahkan lagi dengan azimin dalam bentuk isim nakirah juga. Maka memanglah akhlak Nabi SAW ini dah tak tahu nak cakap dah kan. Memang dia dah ultimate punya akhlak dah. Tak ada siapa yang dapat nak menandingi akhlak Nabi SAW. Dua-dua guna tanwin, dan itulah yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau dua perkataan bentuknya sama kan. Kalau alif lam, kalau tanwin, tanwin dia pula sama, baris dia sama. Kalau depan bagi bawah, belakang pun bagi bawah, maka dia mesti ada kaitan antara dua perkataan. Maka perkataan azimin di sini, yang terjemahannya amat mulia yang maha agung, dia datang nak menerangkan lagi perkataan yang di depan itu perkataan khuluqin. Akhlak itu nak menunjukkan betapa besar dan agungnya perkataan itu sampai tak boleh nak gambarkan. Dia hanya digambarkan dengan apa? Dengan tanwin, dengan perkataan itu diletakkan dalam bentuk isim nakirah. Baik. Boleh nampak ke sikit gambaran tentang poin yang kita bincangkan ni? Boleh nampak? Betul lah, kalau tak ada tanwin tu, dia makna dia lain lah. Jadi dia tak nampak lah kehebatan dan kebesaran itu ya Ustaz. Betul. Kalau diletakkan dalam bentuk alif lam kan, bentuk contoh bentuk biasalah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Orang kan okeylah, maksudnya pun sampai juga. Maksud yang disampaikan itu tetap sampai. Cuma dia sudah bahasa itu kan, dia bagi makna juga. Walaupun kalau Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin, dah cukup dah. Nak menunjukkan bahawa akhlak itu besar. Kan? Tapi kalau tengok terjemahan sama ada tanwin ataupun alif lam, makna dia tetap akan sampai. Cuma bila tengok dia sudah bahasa, kita dapat tahu betapa besarnya ataupun agungnya akhlak Nabi SAW ini dengan melihat pada bentuk perkataan itu diletakkan dalam bentuk isim nakirah, maka dia menyokong lagi. Betul lah akhlak Nabi SAW ini akhlak yang amat agung, yang amat mulia. Maknanya kalau ikut bahasa Arab dia guna kata dasar aja kan, bila dah masuk dalam Quran ditambahkan tanwin. Betul. Nampak perbezaannya lah. Betul. Lepas kalau tengok dalam ayat ni memang banyak tanwin lah. Banyak tanwin, semua cerita hammazin masya'in binamim wala tuti' kulla halafin mahinin. So dia sama kan, so dia nak terangkan yang sebelum tu. Yang Muhammadun yang di mana Nabi Muhammad kan dia sebut kadang Muhammadin, kadang Muhammadun. Betul.
Betul, ayat terakhir surah Al-Fatih Muhammadun Rasulullah. Namalah kan. Memang kalau kita bahasa Melayu diterjemahkan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kan kalau diterjemahkan biasalah. Kalau kita tengok antaranya pada ayat yang terakhir surah yang ke-48. Muka surat 515. Kan? Muhammadur Rasulullah. Terjemahan Nabi Muhammad itu dia adalah Rasul Allah. So, itulah terjemahan dia. Kan? Betul tak? Itu makna dia? Betul lah. Memang itulah makna ayat dia. Tapi ada tak maklumat lain yang boleh kita dapat daripada perkataan atau potongan ayat ni? Ada tak? Minimumnya apa? Kita tengok perkataan Muhammad itu, seperti Ajar Nurdia sebutkan, diletakkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim nakirah. Kan? So itu dah memang nama orang, Ustaz. Kenapa pula nak isim nakirah? Kan? Nama orang kan isim ma'rifah, betul tak? Nama orang isim ma'rifah lah. Mana ada nama orang isim nakirah? Kerana nama orang itu dah memang dia adalah seseorang yang dia telah dikenali dengan nama dia. Kalau sebut Muhammad Rasulullah, ada tak terbayangkan lagi Muhammad yang lain? Tak ada dah. Kan? Sebut je Haji Ses. Memang terbayang Haji Ses lah. Sebut je Haji Nurdia, Haji Halim. Kita terbayangkan itulah dia orangnya. Kan? Dan itu yang orang yang kita masukkan, itulah dia. Maka nama dia adalah isim ma'rifah. Dia masuk dalam bahagian apa? Isim alam. Dia masuk bahagian isim alam. Kan? Kata nama khas. Maka Muhammad, nama orang. Maka dia masuk bahagian isim alam di bawah bahagian isim ma'rifah. Tapi diletakkan bentuk perkataannya dalam bentuk tanwin. Dan tanwin ini kita tahu dia adalah isim nakirah. Maka kenapa diletakkan dalam bentuk tanwin? Kerana Allah bukan saja nak beritahu Nabi Muhammad dialah pesuruh Allah. Tapi Allah nak beritahu nama Muhammad ini, apakah maksud Muhammad? Dia berasal daripada perkataan apa? Hamid. Dal. Bila jumpa perkataan ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamid pun sama lah tu. Rupa yang sama. Maksud yang sama. Itu maksudnya apa? Sesuatu yang pujian atau terpuji. Maka Muhammad, Nabi Muhammad ini bukan saja Allah beritahu nama dia Rasulullah, tetapi dia itu personally adalah seorang yang amat terpuji. Siapa yang puji dia? Allah puji dia, malaikat puji dia. Ada tak manusia yang puji dia? Ada tak manusia yang puji baginda? Ada. Sudah tentu ada. Sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan juga Rasul, orang musyrikin Mekah puji tak nanti? Puji. Yang puji. Sebut je nama Muhammad, dia tahu dah ini orang yang jujur. Semua berani untuk tinggalkan barang dia dekat. Dia kata Muhammad, kata ini memang tak ada orang lain lah. Kau nak tinggalkan barang, kalau kau ada masalah, kau carilah dia Muhammad. Sebab itu bila ada nak letakkan Hajar al-Aswad kan, siapa yang dia cari? Kan? Dia bukan cari Nabi, tetapi dia nak tunggu siapa yang masuk daripada pintu itu, orang pertama yang masuk. Dan yang masuk itu bila dia tengok Nabi Muhammad, semua terus setuju tak sebulat suara? Semua terus setuju. Sebab apa? Sebab semua dah kenal. Orang Mekah semua dah kenal. Sebut je Nabi Muhammad, orang tahu ini orang yang perangai dia baik, orang yang boleh dipercayai. Muhammad. Maka Muhammad itu sendiri dah terpuji. Diletakkan dalam bentuk isim nakirah. Sedangkan nama dia adalah isim ma'rifah. Tapi nama itu letakkan dalam bentuk isim nakirah, tunjukkan betapa terpujinya personality, susuk tubuh Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Maka ini antara poin yang boleh kita ambil. Berkaitan dengan simple je, orang tengok kan, tanwin, tak ada tanwin. Simple je kan perkataan tu kan. Selalunya kita tengok ada tanwin, fikir nak dengung ke tak dengung kan. Tapi sekarang kita boleh fikir tanwin, apa benda poin dia? Nak cerita sesuatu yang besar agung ke, nak cerita yang umum ke, apa benda kan. So dia tambah lagi seronok lah, membuatkan kita lagi apa kan, lagi berfikir, lagi nak berhenti kejap fikir apa, kenapa Allah tak ada dalam bentuk tanwin begini. Maka Allah sebut Muhammadur Rasulullah kan, kalau sebut dalam bahasa Melayu dia hanya menyampaikan satu saja maklumat, betul tak? Betul tak? Kalau dalam bahasa Melayu dia hanya sampaikan satu saja maklumat, iaitu nak beritahu bahawa Muhammad itu dia adalah pesuruh Allah, Rasul Allah, itu je. Tapi bila diletakkan dalam bahasa Arab, bukan sahaja dia nak beritahu Muhammad itu adalah Rasul Allah,
Tapi dia nak bagi tahu Rasul Allah ini namanya Muhammad, dia adalah seorang yang amat-amat terpuji. Dia itu dipuji oleh orang di langit, penduduk di langit, dan dia juga dipuji oleh orang-orang yang berada di bumi. Jadi, maka dua maklumat minimum bila kita sebutkan perkataan itu dalam bahasa Arab berbanding kalau sebut dalam bahasa kita. Maka sesuai tak Al-Quran ini dipilih dalam bahasa Arab? Sesuai. Sangat-sangat sesuai. Betul juga Ustaz, pasal Nabi lain tak ada tanwin Ustaz, nama dia bang? Nabi-Nabi lain ada tak? Nabi Nuh ada. Nuhun. Nabi Nuh ada. Okey. Nabi Nuh ada, tapi kebanyakan Nabi lain tak ada. Ada kok. Tak jumpa lah. Nabi Ibrahim tak ada. Nabi Ibrahim tak ada sebab perkataan tu tak boleh letakkan tanwin sebab nama Ibrahim dia bukan nama Arab. Nabi Ismail juga. Dia bukan nama Arab. Tapi Muhammad dia nama. Yalah, nama kan kita pun bagi anak-anak kita nama sebab apa? Makna yang ada pada nama tu kan. Okey, masya-Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sesuai lah. Dan sangat sesuai lah Quran diletak dalam bahasa Arab. Memang tak adalah bahasa lain yang mudah sesuai nak sampaikan makna dua dalam satu. Boleh tengok dari sudut makna, boleh tengok dari sudut perkataan. Dua-dua akan memberi maklumat kepada apa yang nak disampaikan. Baik, kalau kita tengok dalam ini pun banyak kita ada. Kita ada ruka'an, sujadan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Dan di akhir di bawah tu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Tengok terjemahan. Engkau melihat mereka tetap beribadah dengan rukuk dan sujud dengan mengharapkan fadlan apa? Limpah kurnia dari Tuhan mereka, ridwanan serta keridhaannya. Maka para sahabat sifat mereka itu mereka ruka'an sujadan. Dia apa? Dia selalu bersujud, dia selalu rukuk. Maksudnya ibadahnya itu kalau diletakkan dalam bentuk isim nakirah, ibadahnya itu besar. Maksudnya ibadahnya itu banyak, kerap. Mereka hebat dalam hal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang khusus. Sebab sini sebutkan rukuk dan juga sujud. Dan mereka melakukan itu untuk apa? Hanya nak mengharapkan fadlan minallahi wa ridwanan. Dan mengharapkan kurniaan daripada Allah dan juga keridhaannya. Kalau kita masukkan dua-dua poin yang kita dah ambil. Pertama kita masukkan apa? Poin yang sekarang ni lah. Sesuatu yang besar dan juga hebat. Maka kurniaan Allah besar dan hebat tak? Sudah itu apa sahaja dikurniakan oleh Allah itu satu yang amat besar, satu yang maha hebat. Keredaan Allah besar tak kalau seorang itu dapat? Sangat-sangatlah besar kalau seorang itu dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masukkan poin kita yang pertama, bentuk umum. Maka para sahabat mereka mengharapkan apa pun bentuk kurniaan Allah dan apa pun bentuk keredaan daripada Allah. Walaupun sikit tak apalah, janji itu datang daripada Allah, dia akan ambil. Tak dapat banyak, sikit pun dia ambil. Asalkan dia adalah datangnya daripada Allah. So, kalau kita masukkan dua-dua poin kita boleh guna sama ada bentuk yang umum ataupun bentuk yang menunjukkan kepada besar dan juga hebat. Kemudian Allah kata di akhir, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan mereka maghfiratan, keampunan. Wa ajran, sini diletakkan pahala, aziman, yang besar. So keampunan yang Allah nak berikan kepada orang beriman dan beramal soleh, sikit ke banyak? Maghfiratan. Nak bagi maghfiratan, keampunan yang meluas yang Allah nak berikan. Bukan keampunan yang pada kesalahan-kesalahan tertentu. Tak. Kalau kita bayangkan macam apa, sebuah pinggan yang ditutup oleh tudung saji. So tudung saji tu kena lagi besar ke ataupun kena kecil daripada pinggan? Besar. Tudung saji kena besar. Dan kalau tudung saji tutup pinggan tu, nampak tak lagi pinggan tu? Tak. Dah tak nampak dah. Maka maghfiratan, keampunan yang Allah nak bagi itu sudah tentu dia lebih luas daripada dosa yang hamba itu lakukan. Allah akan tutup semua hingga hilang semua, tak nampak dah apa kesalahan yang telah dia dilakukan. Dan ajran, Allah tambahkan lagi dengan ganjaran ataupun pahala yang sangat-sangatlah besar. Semua diletakkan dalam bentuk isim nakirah.
Ingatkan suka-suka nak untuk nak memudahkan membunyikan satu-satu kalimah tu diletak bahagian depan tu, bahagian depan tanwin tu. Rupanya isel ada makna sendiri kan. Tersendiri lah. Betul. Kalau kita tengok dalam perkataan maghfirah ni kan, ruwanya apa? Ruwanya ghin, Waroh, wafah, istighfar. istighfar, ghafar, ghafur. Kan? Antara makna antara perkataan yang menggunakan ruwet yang sama adalah apa? Namanya al-mighfar. Mighfar. Namanya mighfar. Mighfarun. Apa maksud mighfar? Maksud mighfar ni adalah penutup kepala, topeng besi yang dipakai oleh orang dulu waktu perang. Kan kalau tengok perang dulu kan dia ada topeng besi tu kan. Yang besi tu yang tutup kepala tu. So itu Arab panggil mighfar. Mighfar untuk nak melindungi kepala waktu perang tu, mighfar. Maka perkataan ru'yah yang sama juga Allah letakkan maksudnya maghfirah, iaitu keampunan. Sebab itu tadi saya sebutkan keampunan itu dia akan luas hingga dia apa? Menutup kesalahan. So kalau dah sebut maghfirah, itu dah difahami dah. Dia adalah bentuk tutupan yang Allah akan tutup lebih besar daripada dosa kita. Kalau kita rasa dosa kita besar sebesar gunung kan, katakanlah kita bayangkan dosa saya ni besar gunung Uhud, maka keampunan yang Allah nak bagi dia lebih besar daripada gunung Uhud hingga boleh tutup gunung tu. Itu dah memang besar dah yang ada dalam perkataan maghfirah. Tapi bila Allah letak, kalau kita tahu pula makna dia yang lain kan, dia letakkan pula dalam bentuk tanwin, maka bayangkanlah betapa besarnya, betapa luasnya keampunan yang Allah sediakan kepada siapa? Kepada orang yang dia beriman dan juga dia beramal soleh. Betul. Ustaz, Ya saya. itu ada isim mausul tu Ustaz, alladzina tu orang-orang yang tu. Dia penyebab ke atau penghubung aja? Di sini kita tengok apa yang diceritakan selepas itu ada tak kaitan dengan sebelum. Sebelum ayat ini disebutkan tentang Allah. Selepas itu disebut tentang orang beriman. Kan, so Allah dan orang beriman, so dua yang berbeza lah. Dia bukan cerita tentang satu entiti yang sama. Kalau dia cerita tentang satu entiti yang sama, maka dia adalah apa? Dia ada penyebab. Tapi kalau dua entiti yang berbeza, maka dia hanyalah isim mausul. Dia adalah kata penghubung. Telah menjanjikan Allah kepada orang-orang yang bukan itu ya. Bukan penyebab. Sebab dia dua entiti yang berbeza. Dia kena sebelum dan selepas itu dia cerita satu perkara yang sama. Ataupun kalau orang cerita orang yang sama. So dia akan jadi penyebab. Jadi kalau dia berbeza, maka dia balik pada asalnya dia adalah kata penghubung. Hubung ada penyebab dan masuk kepada apa yang disebut sebelumnya. Baik, dan sudah tentu kita ada beberapa lagi contoh. Saya kira kita dah jelas tentang poin kedua yang kita bincangkan ini, iaitulah untuk memberi gambaran suatu kehebatan dan juga kebesaran. Dan ini boleh pada perkara yang baik dan ataupun tak baik lah. Macam tadi kita dah tengok tentang akhlak Nabi, tentang ganjaran yang Allah berikan. Di sini Allah sebut wa masakina tayyibatan, dan tempat tinggal tayyibatan yang baik. So Allah letakkan dalam bentuk isim nakirah. Jannati adnin diletakkan dalam bentuk isim nakirah. Kan, maka dia bergantung pada ayat tu cerita tentang apa. Kalau cerita tentang azab dengan azabun alim tadi, maka dia menunjukkan kepada satu yang dahsyat. Bukan satu yang jadi hebat lah. Kalau kita bayangkan hebat kan, tak takut pula kan. Kita bayangkan satu yang dahsyat, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Maka kita sesuaikan dengan konteks ayat. Baik, poin yang ketiga, untuk memberi gambaran suatu kehinaan yang besar. Untuk beri gambaran suatu kehinaan yang besar. Maka dia berlawanan tadi dengan poin kita yang kedua. Kedua menunjukkan satu kebesaran juga kehebatan. Poin yang ketiga menunjukkan satu bentuk kehinaan yang amat-amatlah besar. Baik, kita lihat pada surah yang ke-23 ayat ke-41 kita bincangkan. Qarun tak ada pula ya. Qarun
Fir'aun tak ada pula. Tak ada tanwin Tak ada. dia. Nama tu tak ada diletakkan tanwin. Cuma tengok daripada cerita ayat tu ada tak yang digunakan bentuk tanwin yang sebut tentang sifat mereka. So sekarang dah mula tengok tanwin. Ada tanwin tak? Ada tanwin tak? Baik. Ayat yang ke-41 surat 344. Ayat yang ayat ke-40, betul, ayat ke-41. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum wusaa'a fa bu'dan lil qaumiz zalimin. Pada perkataan ini tidak terjemahan, akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi dengan benar lagi adil. Lalu kami jadikan mereka seperti sampah sarap yang dihanyutkan oleh banjir. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu. Tanwin pada ayat ini kita lihat pada perkataan wusa'an dan juga pada perkataan bu'dan. Wusa'an terjemahannya sampah sarap. Bu'dan terjemahannya kebinasaanlah, ataupun bu'dan itu baik, satu yang jauh tapi diterjemahkan dengan kebinasaan. Baik. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan faja'alnahum, maka kami menjadikan mereka. Ini tengah cerita tentang siapa? Tentang satu kaum yang Allah azab mereka dengan letusan suara. Dan kaum yang Allah azab mereka dengan letusan suara ini sama ada kaum Ad ataupun kaum Samud. Ada dua kaum lah yang Allah binasakan mereka dengan letusan suara. Maka Allah kata setelah daripada itu, dan dengan letusan suara itu, Allah kata kami jadikan mereka wusa'an. Ada tak terjemahan yang letakkan lain daripada sampah sarap? Daun kering. Daun kering. Baik, ada terjemahan lain? Jadikan mereka daun kering. 2341 terjemahan Sampah Quran yang saya dibawa diletakkan banjir. daun kering, sampah yang dibawa banjir. Sampah yang dibawa oleh banjir. So dua terjemahan, sama ada sampah dibawa oleh banjir, sampah sarap, ataupun daun kering. Dan wusa'an ini juga digunakan, maknanya adalah untuk buih-buih di lautan kan. Kalau ada ombak juga ada buih-buih tu kan. Maka itu juga dinamakan sebagai wusa'an. Maka Allah letakkan dalam bentuk tanwin yang menunjukkan kepada keadaan kaum yang dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla itu, iaitulah dalam konteks ayat ini adalah kaum Ad. Kaum Ad. Sampah yang dibawa oleh banjir. Dan kaum Ad ini tubuh dia orang kecil ke besar? Besar. Dia orang besar, tinggi. Tak tahulah jauh berapa kali besar daripada kita, saya tak tahulah. Besar tinggi dia orang. Tinggi pada Nabi Adam kot ke sama tinggi? Wallahu a'lam. Kalau kata dia tinggi, katakan dia tinggi pinggang Nabi Adam pun, itu dah jauh dah daripada kita, dia punya tinggi tu kan. Tinggi pinggang Nabi Adam pun dah cukup besar dah. Tengok bangunan yang dia orang buat tu kan tinggi-tinggi. Betul. Besar-besar. Betul. Maka Allah bayangkan daripada keadaan yang begitu Allah jadikan, Allah betul-betul hina dia dengan Allah kata kau wusa'an, kau ni macam sampah sarap je. Yang dihanyutkan oleh apa? Oleh air. Oleh air. Air kan Allah, kita bayangkan air tu kan asalnya macam benda yang lemah je air. Benda yang lembut je kan. Air ikut je bentuk kan kata bulat air kerana apa? Pembentung. So kalau pembentung tu petak kan. Air tu jadi apa? Jadi petak. Pembentung tu tiga segilah dia. Sebab air tu ikutlah bentuk pembentung. Satu yang lembut kan. Kita bayangkan satu yang Allah tak ada apa benda lah. Kita bayangkan betapa Allah menghinakan dia jadi wusa'an. Jadi macam sampah sarap. Ada terjemah letakkan jadi macam daun kering. Kan? Ataupun daripada maknanya itu juga ada jadi apa seperti buih-buih di lautan. Orang kisah tak buih kat laut tu? Orang tak kisah. Tapi kalau kita tengok kat laut tu banyak sangat buih-buih tu, kita seronok tak nak mandi kat situ? Tak seronok, kita rasa macam kotor tempat tu. Tengok ada buih-buih kat tepi pantai tu kan. Kita pun tak berselera nak mandi dekat situ. Maka Allah letakkan dalam bentuk isim nakirah dan menunjukkan kepada kehinaan yang amat besar yang Allah nak sifatkan kepada mereka itu. Dia dah lah sampah, dah hina dah. Dia letakkan pula dalam bentuk nakirah dan menunjukkan betapa hinanya keadaan mereka ini yang dulunya itu hebat. Fizikalnya hebat,
tempat tinggalnya itu hebat, ekonominya hebat, bangunannya hebat, tapi akhirnya apa? Hina seperti sampah sarap wusaan. Menjadi hina seperti sampah sarap fabu'dan, maka kebinasaanlah. Diletakkan dalam bentuk tanwid juga kepada apa? Satu bentuk kehinaan yang besar kepada siapa? Kaum yang zalimin, kaum yang zalim itu. Baik, kita bisa setakat itu, insya-Allah kita akan sambung poin ini dan juga satu poin lagi pada minggu hadapan. Oh, ada lagi. Satulah, saya satu poin je lagi. Kemudian kita akan sambung. Mungkin kita habiskan minggu depan, kalau sempat kita terus masuk tajuk baru kita pada minggu hadapan. Saya personally rasa seronok bila kita boleh nak berbincang-bincang tentang ayat yang kita baca tak banyak pun. Kan kita baca ayat itu ayat yang pendek-pendek, hanya beberapa ayat, tetapi kita dapat poin yang tidak disebutkan oleh terjemahan. Kita ambil dari sudut bahasa yang kita berbincang berkaitan dengan perkara itu. Mudah-mudahan inilah yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, yatadarasuna fi. Yatadarasun, yang kita guna tadarus tu kan. Apa maksud tadarus? Maksud perkataan tadarus itu kan, maksudnya dah memang belajar dah. Kan tadarus maksudnya dah memang belajar. Asal perkataannya apa? Darasa. Darasa ke darasu? Kita ada tadarus perkataannya. Darasa. Kalau saya tulis satu perkataan ni confirm semua tahu. Madrasah. Madrasah. Sekolah. Madrasah. Sama. Rupa yang sama. Darasa maksudnya belajar. Tapi tadarus ini dia sama dalam bentuk, kalau dalam Quran itu kita biasa dengar bentuknya ta'awun. Biasa tak dengar? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu. Kan? Wala tadabaru. Sama dengan bentuk wa tawasau. Okey, apa maksud dia yang ada alif ni? Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada alif itu maksudnya dia ada dua pihak saling. Sebab itu watawasau, mereka saling berpesan. Kena ada dua pihak saling berpesan. Ta'awun saling tolong menolong. Maka tadarus dia saling apa? Dia bukan saja belajar, dia saling belajar. Kan? Maka saya beri saya punya poin yang saya dapat. Semua tadi pun berkongsi pandangan masing-masing apa yang dia dapat daripada ayat itu. Inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, tidaklah satu kaum yang dia berkumpul kemudian yatadarasu, mereka saling belajar. Orang ni bagi poin, orang ni bagi poin, orang ni bagi poin tentang Al-Quran, melainkan Allah akan turunkan, Allah akan menyelimuti mereka dengan rahmat dan berikan kepada mereka ketenangan dan kurniaan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk daripada Jangan jadi ayat 9 Yasin lah. Diselimuti. Jangan diselimuti dengan hingga tak nampak cahaya. Wal'iyazubillah. Biarlah kita diselimuti dengan keampunan, dengan rahmat dan juga kurniaan. Ustaz. Ya saya. Saya lupa semalam nak tanya kan. Sebab orang dulu kan dia suruh amalkan kita, nak menyorok lah, macam nak biar orang tak nampak kita, nak melepas sesuatu kan. Sekarang ni kita kalau kita baca, kita doakan pula agar Allah tutup lah dengan macam tu. Sebenarnya maksud dia yang dalam tu bertutup benda yang tak elok kan. Jadikan kita sampai dah tak boleh nak menerima apa-apa pelajaran, apa-apa kebenaran daripada Al-Quran sekali dengan agama lah kan. Betul. Patut ke kita minta lagi doa tu? Baik, maka menggunakan ayat Al-Quran untuk sebab-sebab yang tertentu lah. Maksudnya patut kalau ke kita, sebab benda tu opposite sebenarnya. Betul. Benda yang tak elok, tapi kita minta untuk diri kita pula tu. Untuk diri. Tak kenalah konteks ayat ni, tak kena. Itulah nak tanya, buat ni Allah betul-betul tutup langsung macam mana? Kita doa. Itu satu doa kan? Betul. Kalau lupa nak tanya. Ke tu Ustaz? Ya saya. Ayat pelindung kan tu Ustaz? Yang 9 tu. Kalau kita berlindung kat orang Kita kata kalau kata orang ayat tak nak pelindung. orang buat jahat rumah kita baca ayat tu lah. Tapi itu kita kata ayat pelindung, tapi sebenarnya Allah yang dah tutup benda tu, seal. Tak bagi dia menerima benda yang elok lagi. Macam mana nak kata ayat pelindung? Baik.
perkara berkaitan ini Sesuatu memang yang dah buruk kan? masyhur. Sesuatu yang buruk kan? Betul. Dia dah masyhur dalam masyarakat kita lah. Kita ada ayat pelindung, kita ada ayat yang untuk Dinding. sakit tertentu, ayat untuk pening kan, ayat untuk la yusaddaun anha untuk pening. Kita ada ayat untuk sakit, untuk angin ahmar dan sebagainya lah. Bagaimana berkaitan dengan perkara ini? Baik, saya sebutkan begini. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, memang ada yang Nabi ataupun para sahabat yang menggunakannya untuk berubat dalam keadaan yang tertentu. Kan kita ada kisah ruqyah yang menggunakan surah Al-Fatihah. Dan kita ada ayat yang penghujung surah Al-Hasyr itu tentang law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau kau tengok, kalaulah kami turun Quran ni atas atas gunung yang besar itu, maka kau akan tengok dia menjadi tunduk patuh dan dia mutasaddian tu, ada perkataan pening kat situ kan. Ustaz, itu kalau orang pergi interview selalu baca tu. Begitu. maka ayat itu ada diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa ada para sahabat membacakan perkara itu kan untuk saya tak ingat kalau tak salah untuk sakit kepala lah. Dan pernah diriwayatkan bahawa Nabi SAW juga bila baca ayat itu, kepala Nabi jadi apa? Memang jadi Untuk hancurkan sihir, Ustaz. lah. Untuk hancurkan sihir pun baca tu. Disebutkan begitu. Baik. Akan tetapi ayat-ayat yang lain yang tidak ada riwayatnya daripada Nabi SAW kan, ataupun penggunaannya daripada para sahabat, maka kalau ditanya kepada saya, lebih memilih untuk bahasanya adalah tawakuf, lebih baik berhenti. Dan kenapa? Kerana mungkin tak perkara itu boleh dilakukan, maka yang nak selamat, jalan selamat adalah adalah tak melakukannya, untuk keluar daripada khilaf. Akan tetapi kan, kalau kita tu tapi kita dah duk baca ayat ni dan memang mujarab, memang menjadi ayat tu kan, memang baca waja'alna min baini adim saddan mukhalifin saddan, memang lepas Roblox bukan tak tahan, orang tak nampak kan, memang betul terjadi. Baik. Tapi makna dia tak baik, Ustaz. Makna dia tak baik. Ayat Al-Quran dia berlawanan dengan yang Jabalin tadi. Ro'ai tahu Jabalin tu dia lain. Pasal gunung tak berani nak terima Al-Quran kan. Yang ni pasal Allah tak bagi dia apa-apa lagi dah cukup dah. Tutup segala pintu untuk dia. Kan benda tak elok kan? Betul. Maka saya sebutkan secara umum. Untuk semua ayat lah yang kita pakai untuk baca apa-apalah. Ayat Al-Quran ini ada kemujarabannya. Mungkin kalau orang waktu tu dia baca dan memang mujarab kan, maka memang ayat Al-Quran itu ada mujarabnya lah. Akan tetapi itu bukan sebab ayat itu diturunkan. Bukan itulah sebab ayat itu diturunkan. Maka kalau orang tu nanti dibaca kan, dia memang tak lepas pada Roblox. Memang lepaslah Roblox tu. Tapi nanti bila di akhir Allah akan tanya, ayat ni kau buat untuk apa? Maka dia kata, aku baca untuk nak lepas Roblox. Kata Allah, untuk itu je ke ayat tu aku turunkan? Kalau ayat tu memang diturunkan untuk lepas Roblox, untuk buat hilang sakit, angin ahmar, untuk benda semua, maka apa poin ayat Quran tu? Maksudnya itu, adakah dia tidak perlu dipelajari ataupun tidak perlu diendahkan? Maka kalau kata kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sebab banyak orang gunakan ayat Quran untuk perkara berubat, perkara-perkara nak elak itu dan juga inilah. Kalau ada disebutkan rujukannya daripada Al-Quran atau daripada hadis, maka ia boleh dilakukan. Lain daripada itu, maka berhenti daripada melakukannya, itu adalah perkara yang terbaik. Jika tidak, maka jadilah nanti masyarakat ini sebagai tidak ada bezanya dengan orang yang menggunakan tangkal. Sebab apa dia gunakan tangkal? Nak elak perkara itu, nak elak perkara ini. Maka jadi tak, kadang-kadang memang jadi. Bahkan saya tulis ayat Quran lagi, tulis ayat Quran terbalik lah. Macam-macam cara lah digunakan untuk melakukan perkara tersebut. Dan memang mujarab. Jadi pun, dan sesuatu perkara itu kalau dilakukan lain daripada tujuannya, maka kalau menjadi itu adalah kerana ia dibantu oleh syaitan. Maka
saranannya adalah untuk kita elakkanlah, kita keluar daripada khilaf. Kerana ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka yang terbaik adalah keluar daripada khilaf dengan tidak melakukan perkara tersebut dan dibimbangi kan akan disalahfahami tujuan Al-Quran itu diturunkan, maka orang akan duk fokuslah dengan perkara itu hingga guna ayat ni untuk ni, guna ayat ni untuk ni, guna ayat ni untuk ni, akhirnya dia tidak dipelajari. Sedangkan maksud yang dimasukkan dalam ayat itu kadang-kala perkara yang ancaman yang teruk yang Allah nak bagikan, macam ayat 9 surah Yasin semalam kita belajar, waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan, itu adalah terjemahannya apa, dan kami jadikan adanya dinding pemisah depan dan belakang dia. Ayat itu cerita tentang apa? Cerita tentang orang-orang yang Allah dah bagi peringatan banyak kali tapi dia tak nak juga dengar, tak nak ikut apa yang Allah suruh, tak nak tinggal apa yang Allah larang. Maka Allah halang petunjuk hidayah daripada sampai kepada dia. Saddan tu dinding pemisah, biar hidayah tak sampai lagi kepada dia. Biar dia terus tak sedar, biar dia terus leka je. Maka dia perkara ancaman yang besar pada ayat itu yang kita jadikan dia sebagai ayat pelindung. Wallahu ta'ala alam, kalau tanya pada saya mengambil jalan selamat untuk mengelak daripada melakukannya. Kan kita tak, kalau kata kita tak ada pun ayat itu untuk dibaca, kita tetap ada Allah untuk kita minta tolong, memberi perlindungan kepada kita sentiasa di mana-mana sahaja. Kerana tidak ada ayat yang akan memberi mujarab kecuali Allah SWT. Kan kalau kita doa biasa-biasa je pun memang betul-betul lepas daripada roadblock, maka itulah kerana adanya Allah, bukan kerana adanya apa ayat-ayat ataupun mentera yang kita baca. Wallahu ta'ala alam. Kita boleh setakat itu, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kalau ada nak bertanya berkaitan itu, kita akan sambung nanti pada kelas tadabbur kita, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah.